Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat menyambung kuliah minggu kita. Dan pada kuliah yang lalu saya telah mulakan baca kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnati Nabawiyah, bagaimana kita bermuamalah ataupun berinteraksi dengan sunnah Nabi. Dan kita masuk permulaannya kepada bab yang pertama. Dalam bab pertama ni ada 3 tajuk perbincangan, iaitu pertama kedudukan sunnah di dalam Islam, yang kedua tanggungjawab orang Islam terhadap sunnah, dan yang ketiga ialah dasar-dasar pokok ataupun dasar-dasar utama untuk berinteraksi ataupun bermuamalah dengan sunnah Nabi. Pada kuliah yang lalu kita telah masuk sikit tentang manzilatus sunnah fil Islam, kedudukan sunnah dalam Islam, iaitu sunnah ni merupakan sumber yang kedua selepas daripada Al-Quranul Karim, yang merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Beza Quran dengan sunnah ni, Quran ni 100% daripada Tuhan. 100% perkataan dia apa semua tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah ni ialah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah bincang dulu bagaimana kedudukan sunnah ni merupakan penghurai ataupun pentafsir secara praktikal kepada dasar-dasar ataupun ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Sebab itulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi, apabila sahabat bertanya kepada Aisyah ni lagu mana budi pekerti ataupun perangai akhlak Nabi ni, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak ataupun peribadi Nabi ni Quran itu sendiri. Kerana Nabi ni merupakan jelmaan ataupun bahasa putih dia kata manifestasi daripada ajaran yang ada dalam Al-Quran. Kok mana waktu hari raya dalam Quran, Nabi kita laksana secara praktikal dalam kehidupan dia. Maka sebab tu Quran dengan sunnah ini ataupun dalam ayat lain dikatakan sebagai al-hikmah, merupakan 2 sumber yang utama bagi kehidupan kita orang yang beriman. Dan sifat sunnah ini di sini Profesor Yusuf Al-Qardawi mengemukakan kepada kita beberapa aspek tentang sunnah Nabi ini. Pertama, dia kata sunnah ini ialah manhaj syumuli. Sunnah Nabi merupakan suatu metodologi. Manhaj ni orang putih kata metodologi, Melayu nak kata mana tak tahu, tak jumpa perkataan Melayu tu hamba cari tak temu. Manhaj syumuli, iaitu suatu metodologi yang menyeluruh. Syumul ni maksudnya menyeluruh. Jadi sunnah ini sifatnya serupa dengan Quran, iaitu Quran membawa suatu manhaj, suatu cara kehidupan yang menyeluruh. Sebagaimana kata Tuhan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, surah An-Nahl ayat 89. Iaitu Tuhan kata, dan sesungguhnya dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad suatu kitab yang menjadi penjelas kepada segala perkara ataupun segala sesuatu. Jadi oleh kerana sifat Quran ini dia menghuraikan ataupun menjelaskan semua perkara, maka sunnah juga sebagai penghurai kepada Quran juga bersifat syumul, menjelaskan keseluruhan perkara. Jadi sunnah Nabi ini merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia, bermula daripada lahirnya manusia sehinggalah dia mati. Itu sunnah ajaran Nabi itu bermula. Sebab tu ada dalam Islam ni Nabi kata bila kita beranak, boleh anak lepas 7 hari disunatkan bertahnik, ataupun kalau kita kat cukur lah, bahasa kita ni tahnik, cukur belah mulut lepas 7 hari. Lepas tu Nabi ajar supaya beri nama yang molek kepada anak-anak kamu ni, jangan beri nama Qasim. Sebab nama ni orang duk sebut semua menjadi satu doa. Kalau kita buh nama tak comel,
Jadi bila orang panggil nama anak kita macam dia doa, bagi tak comel kepada anak. Sebab tu dalam Islam Nabi ajar anak ni pilihlah nama yang comel. Dan waktu Nabi mula-mula berhijrah ke Madinah, beberapa orang sahabat Nabi tukar nama dia. Bila Nabi tanya mu nama apa, dia jawab. Nabi kata tukarlah nama, buh nama lain, tak molek nama tu. Jadi nak ayat pentingnya. Jadi ajaran Nabi ni bermula daripada lahir lagi. Bahkan kalau kita tengok belum pada tu lagi, iaitulah nak pilih isteri, nak pilih suami pun diajar kepada kita. Sebab Nabi kata pilihlah perempuan yang baik, kerana dia menjadi umpama tempat kita nane. Tempat kita nane. Kalau kita salah pilih pasangan, kita nane tempat yang tak kena. Nane tempat yang tak kena. Jadi siapa perekat tu nak ayat menyeluruhnya ajaran Islam bermula daripada lahir. Lepas tu siapa mati, mati pun diajar lagi. Lagu mana nak menyempurnakan jenazah. Kita baca lagi kitab Tajhizul Janazah. Mengurus jenazah. Kena mandi pula lagu mana, lepas tu kena kapel, lepas tu kena semaya atas jenazah, lepas tu sipek dalam kubur, lagu mana gali kubur, lagu mana semua ni bermula daripada bermula hidup sampalah mati. Menyeluruhnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ajaran Islam ini ataupun sunnah Nabi ini merangkumi seluruh segi kehidupan. Kehidupan sama ada dalam rumah tangga kita, kehidupan di dalam masyarakat ni sama ada kita duduk kedai, sama ada kita di masjid, kita duduk di jalan. Semua ni Nabi ajar belakang. Nabi ajar contohnya nak masuk kedai ada doa, kita kena baca. Sebelum kita masuk dalam kedai ni Nabi suruh kita baca doa. Dan bila duduk dalam kedai Nabi ajar supaya orang nego jangan ambil untung yang berlebihan, jangan tipu, jangan kecek di segi timbangnya. Nabi ajar belakang lagu tu. Lepas tu pula kita tengok waktu zaman tu sahabat ni dia tak ada tempat nak duduk betul-betul ni. Tak ada wakah, tak ada gapo. Dia duduk tepi jalan. Duduk sahabat-sahabat Nabi lepas semaya pakai cokor harah tepi jalan. Muka tak ada tempat nak pergi. Masa tu kopi tie pun tak ada gapo kan. Duduk tepi jalan. Nabi pesan. Nabi kata iyakum wal julus ala turuqat. Beringatlah Nabi kata kalau boleh jangan duduk tepi jalan cokor harah gitu. Sahabat kata kami tak ada tempat nak pergi ya Rasulullah. Betul-betul agak gini yalah nak hidup mana. Nabi kata kalau mu duduk tepi jalan juga tak ada tempat, jagalah adab. Jaga adab duduk tepi jalan. Gapo dia adab tu? Nabi kata jangan kenak kau orang. Jangan buat kacau kau orang. Lama duduk tepi jalan tu kat pekung orang kau bidah orang kau. Bagi contohnya duduk dia. Jaga pandangan, jangan duk ganggu orang jalan. Dan lepas tu Nabi kata jagalah salat. Kena jaga nak wisalah kat orang bila orang mari orang apa. Jadi Nabi ajar sesuatu tu. Sampai adab duduk tepi jalan pun diajar dalam hadis kalau kita baca dalam hadis. Baik juga masjid. Di masjid ni Nabi ajar nak masuk masjid lagu mana dengan kaki kanan ada baca dia apabila masuk masjid sunat kita ni semaya tahiyatul masjid. Dan kalau boleh niat iktikaf lalu masuk masjid supaya selama kita duduk boleh pahala iktikaf. Lepas tu duduk dia dalam masjid isi dengan benda yang berfaedah. Jangan duk cerita benda-benda hak tak molek dalam masjid, yang dalam istilah kita dia panggil hak dunia. Istilah kita lah. Benda ni dunia ni ada juga hak boleh pahala. Tapi kita ni kadang-kadang khabut titik lah, buat atas masjid. Bola lah duk kecek atas masjid. Jadi tak kena tempat tu. Tak kena tempat. Isap rokok pun tak boleh dalam masjid. Nak ayat siapa perekat tu adab kita dalam masjid. Jadi semua ni Nabi ajar kepada kita. Dalam rumah tangga lagu mana bini dengan tok lelaki dengan bini, anak dengan ibu bapa. Siapa dalam Quran tu pun Tuhan ajar ada 3 waktu kita kalau kita jadi anak tak boleh masuk dalam bilik mak ayah. 3 waktu, iaitu waktu pagi. Waktu pagi dan waktu subuh, lepas subuh. Kalau nak masuk kena wisalah dulu. Nak pergi bilik ayah kita. Jangan masuk dengan gitu. Sebab masa tu orang baru bangun tidur, baru lepas semaya pakai air pun tidak teratur lagi. Lepas tu waktu dia rehat petang. Lepas zuhur biasanya orang Arab ni dia rehat. Dia tidur, dia tak pergi mana dalam bilik. Jadi masa tu kalau kita anak, kita kena wisalah nak masuk dalam bilik mak ayah. Lepas tu waktu malam. Waktu malam tanya orang tidur tu kena wisalah. Siapa lagu tu agama kita ni ajar
benda-benda yang tersebut. Tentang tanggungjawab bini, tanggungjawab anak, nak royak menyeluruhnya ajaran agama kita. Dan begitulah juga hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan tetangga kita, dengan orang yang lebih tua pada kita. Semua ni kalau amun nak royak sosok ni panjang, tapi kalau kita baca dalam hadis jelas. Nabi ajar. Bagi contoh salat ni pun Nabi ajar. Nabi kata salat ni orang muda kena wi salat kat orang tua. Orang muda kena wi salat kat orang tua. Orang jalan kena wi salat kat orang duduk. Kumpulan yang ramai kena wi salat kepada kumpulan yang sedikit. Jadi dia ajar gitu. Nak royak. Bukan kata kita tunggu orang tua wi salat kita. Kita orang muda kena wi salat dulu. Orang tua sebagai satu penghormatan. Kita jalan, kita kena wi salat kat orang duduk. Bukan orang duduk wi salat kat orang jalan. Orang jalan kaki, orang kenderaan kena wi salat kepada orang yang berjalan kaki. Jadi ini nak royak cara agama ni mengajar kita dalam masyarakat. Dan sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab, banyak Imam Ghazali sendiri dalam Ihya Ulumuddin ni banyak urang masalah kita dengan jiran. Sehingga Nabi ni dalam satu hadis Nabi kata jiran-jiran ni penting. Dalam satu hadis tu Nabi kata mazal Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril ni selalu sangat duk pesan kat aku, kata Nabi, tentang jiran, supaya aku ni jaga hubungan dengan jiran tetangga. Sehingga terfikir dalam hati aku, kata Nabi, seolah-olah jiran ni boleh terima sedekah. Seolah-olah Nabi kata, sebab Jibril ni pesan sokmo. Setiap kali jumpa Nabi, pesan kat Nabi jaga hubungan dengan jiran tetangga. Jangan sakiti hati tetangga kita. Jangan buat benda tak tu kalu. Dalam kitab tu setengah kitab sebut kalau kita nak naik rumah, nak tinggi rumah kita, kena tanya dulu jiran kita tu, boleh ke tak ambo ni nak buat 2 tikak. Demo ni setikak ya, sebab takut sekat angin hok nak pergi rumah dia. Siapa perekat tu dalam kitab ajar. Kalau kita nak diri rumah kita jadi 2 tikak, kalau sekeliling kita tu ada rumah jiran kita rendah, kita kena minta izin dia. Boleh ke tak ambo ni nak akak jadi 2 tikak, sebab itu menghalang angin masuk rumah dia. Siapa perekat tu? Dalam agama ni, dalam kitab ni ajar kita mau lalu. Kata Imam Ghazali lagi, dia kata jangan sakiti hati jiran kita dengan apa cara sekalipun. Umpamanya dia kata kita ni orang berada, jiran kita ni tidak berada, kita beli makan ni sedap-sedap mahal. Kalau boleh Imam Ghazali kata susu nak balik makan ni. Kalau kita tempat kita ni, kalau kita beli durian ni mahal kan, durian kunyit tu mahal. Orang kapur biasa mungkin tak boleh beli dia kunyit. Jadi kalau kita beli dia kunyit, kalau boleh susu nak balik rumah kita. Takut anak jiran kita tengok. Sebab kalau anak jiran kita tengok, dia nak retek, ayah dia tentu tak boleh beli. Jadi akan jadi masalah kepada jiran kita. Jadi seboleh-boleh kita susu buat masuk senyap-senyap dalam rumah tu, supaya tidak menimbulkan masalah kepada jiran kita. Nak oyak ni ajaran Islam ni, kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita nampak bagaimana menyeluruhnya ajaran agama kita sehingga menyentuh semua aspek kehidupan. Bahkan kita dengan orang bukan Islam pun diajar baik ni bukan dengan orang Islam saja. Macam jiran tadi, Nabi dalam satu hadis Nabi sebut al-jiranu salasatun. Jiran ni ada 3 jenis, 3 kategori jiran ni. Al-jaru lahu haqqun, jiran yang ada 1 hak. Wal jaru lahu haqqani, jiran yang ada 2 hak. Wal jaru lahu salasatu huquq, jiran yang ada 3 hak. Nabi buat kelah. Jiran ni ada 3 kelah. Pertama, jiran yang ada 1 hak, iaitulah jiran yang beragama. Jiran yang jiran saja. Jiran saja, dia bukan Islam. Dia orang bukan Islam. Dia ni jiran kita, dia ada hak, iaitu hak sebagai jiran. Kita tak boleh menyakiti dia, tak boleh buat khianat ke dia, tak boleh menyusah macam apa disebut semua lah. Katalah kita kecek politik dah, kita orang pah, jiran kita amnu. Kita pun pasal kesek ceramah derah-derah. Bos pekan ngadak rumah dia. Nak kepe dia tu. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Walaupun tujuan kita baik, nak suruh dia sokong pah, muka pusing pilihan raya, tak boleh. Tak boleh lagu tu. Ni dia geredah muka dia sokong barisan, dia pasal spekar rah. Kuak ala rumah. Geng. Tak tidur kawan tu. Tak boleh juga lagu tu. Tak boleh dalam Islam, tak boleh. Walaupun dia tu tidak sealiran dengan kita. Kalau dia bukan Islam sekalipun tak boleh.
kita buat lagu tu. Tu jiran yang ada satu hak. Yang kedua, jiran yang ada dua hak. Jiran yang ada dua hak ni jiran yang Islam dan dia jiran kita. Dia hak dia sebagai jiran, hak dia sebagai orang Islam. Yang ketiga, ada tiga hak, iaitu jiran, hak dia sebagai jiran, dia ni saudara kita, anak beranak kita. Lepas tu dia ni Islam. Dia ada tiga perkara dengan dia, kita kena tunang. Pertama dia jiran, yang kedua dia anak beranak, yang ketiga dia tu Islam. Nabi siapa buat lagu tu? Nak royak, nak ajar kita ni dalam kehidupan ni supaya jadi molek kehidupan kita dalam masyarakat. Dalam masyarakat. Dan kalau lama pun sebut, kalau tuan-tuan selalu baca Nabi pernah satu kali duduk di Madinah, duduk cokok haruh dengan sahabat. Tiba-tiba orang usul jenazah. Nabi bangun cacah menghormati jenazah. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, kok mati itu orang Yahudi itu, bukan orang Islam. Mana sahabat ni pertikaian apa Nabi bangun cacah hormat sebab mati itu Yahudi, bukan Islam. Nabi kata dia pun orang seperti kita juga. Nabi jawab, dia tu orang seperti kita juga. Dia manusia supaya kita ada nyawa, ada gabak tu buat. Jadi kita hormat kepada jenazah dia. Bukan kerana dia tu Yahudi maka kita kita tidak hormat, tak boleh. Ini nak ayat ajaran Islam yang ada ni dalam sunnah dan juga ada dalam Quran. Kemudian begitu juga sunnah Nabi ini merangkumi antara jasad, akal dan juga ruh. Ajaran Nabi ni dia setuh belaka, bukan dia untuk fizikal saja, tapi untuk rohani kita dan juga untuk fikiran kita. Sebab tu dalam ajaran Nabi, akal ni kita tak boleh minum arak. Sebab arak ni kalau kita minum, dia menyebabkan akal kita rusak. Antara sebab besar ni orang minum arak dia hilang pertimbangan akal, rusaklah akal. Sebab itulah Islam ni mengharamkan minum arak dan minuman ataupun makanan yang memabukkan. Itu. Dan Nabi pula nak beri hak kepada akal ni, Nabi suruh ngaji. Utlubil ilma walau bisin. Carilah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu suatu tanggungjawab, suatu fardu ke atas setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Ini hak bahagian akal kita. Sebab akal ni dia tak jadi hijau kalau tak ada ilmu. Makanya akal ni ialah ilmu. Maka sebab tu Nabi ni nak memenuhi bahagian akal, Nabi suruh kita ngaji. Ngaji pula bukan setakat ngaji biasa, walaupun sampai ke negeri Cina. Walaupun hadis ni hadis dhaif. Kalau kita baca dalam kitab Utlubil ilma walau bisin ni hadis dhaif. Ada setengah ulama tak sepakat, tapi makna hadis tu nak ambil di segi makna tu hebat. Maknanya dalam Islam ni kita boleh ngaji walaupun sampai ke negeri Cina. Sedangkan Cina pada waktu itu tidak Islam. Tidak Islam Cina pada waktu itu. Tak ada orang Islam di Cina. Dan inilah antara sebab bapa sahabat ni bergerak sampai ke negeri Cina. Sehingga hari ni ada kubur Sa'ad bin Abi Waqqas di negeri Cina. Pasal kesan daripada hadis Nabi ni. Kesan daripada hadis Nabi. Dan pada waktu juga kata ulama, kerana negeri Cina pada waktu tu sudah mencapai tamadun ilmu yang tinggi. Orang Cina pada waktu tu tinggi dah ilmu dia. Hebat dah ilmu dia, tamadun dia. Antara tamadun besar dunia ni dia ada dua, tamadun Cina dan tamadun India. Cina di sepanjang sungai sungai Huanghu, sungai Huanghu dan sungai Yangtze. Kalau di India tu di sepanjang lembah Indus. Lembah Indus tu itu tamadun dunia yang paling lama. Dalam dunia ni tamadun India dan tamadun Cina. Jadi Nabi ni sebut dah supaya kita ni mencari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan untuk tubuh kita, sebab tu tubuh ni Nabi suruh kita bersuka, Nabi suruh kita makan ni hak sedap, hak molek, pasal untuk tubuh kita. Jangan hidup makan barang hak tak pakar. Barang hak tak pakar. Makan ni yang memberikan kesihatan kepada tubuh kita. Barang yang bahaya kepada tubuh tak boleh. Tak boleh kita makan. Ni nak ayat contoh bagaimana menyeluruhnya ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu macam sebut sebelum pada ni, bila kita berkecek tentang sunnah, kita kena tengok keseluruhan. Sini pun Profesor Yusuf Qadawi sebut. Dia kata malainya, dia kata hari ni sebahagian daripada orang Islam ni bila sebut bab sunnah kat, hak dia nampaknya sipir janggut, bersugi dengan kayu sugi. Makan duduk akak lutut sebelah, guna dua jari, tu yang dia nampak sunnah. Sedangkan sunnah Nabi ni lebih luas daripada tu lagi.
Tidak salah kita simpan janggut tu. Kita pakai jubah, kita makan duduk lipat lutut, guna dua jari, tapi bukan hak tu saja. Bukan hak tu saja. Sunnah ni menyeluruh dan luah. Jangkauan dia bukan hanya setakat satu ataupun dua perkara yang kita ambil saja. Baik, yang kedua, sifat sunnah Nabi ni adalah manhaj mutawazinun. Dia suatu metodologi ataupun suatu manhaj yang seimbang. Hak tadi menyeluruh, yang kedua ni seimbang. Iaitulah ajaran dia bawa di sunnah Nabi ni memberi keseimbangan antara ruh dan jasad, antara akal dan hati, antara dunia dan akhirat, antara idealisme dan juga realiti, antara teori dan praktik, antara yang gaib dengan yang nyata, antara kebebasan dan tanggungjawab, antara individu dan juga masyarakat, antara mengikut dan juga mereka cipta. Jadi imbang dalam Islam ni, dia tidak berat satu sudut, tapi dia memberi keseimbangan. Iaitulah pertama dia sebut sini, memberi keseimbangan antara ruh dan jasad. Ada kehendak ruh ambil kira, kehendak jasad pun ambil kira, kehendak akal pun ambil kira, kehendak perasaan pun ambil kira, dunia pun ambil kira, akhirat pun ambil kira. Bukan ajaran Islam ni hanya tupu ke akhirat saja. Ajaran Islam ni kita tidak tinggal kehidupan di dunia, kita mencari akhirat dengan memanfaatkan apa yang Tuhan sedia atas dunia. Ini ada sebut di sini. Kemudian sebab itulah dia kata Nabi SAW apabila dia melihat sebahagian sahabat ni cenderung sama ada kepada hak lebih ataupun hak kurang, Nabi akan betul dengan cepat. Sebagai contohnya dia kata ada 3 orang, pernah 3 orang sahabat pergi jumpa Saidina Aisyah radhiyallahu anha. Hak ni masyhur ni, kalau kita rajin ikut kuliah ni masyhurlah. 3 orang ni kita tanya Aisyah. Dia tanya, wahai Aisyah, lagu mana kak kehidupan Nabi di rumah ni? Aisyah wayak Nabi kadang-kadang puasa, kadang-kadang tak puasa. Sunat lah, puasa sunat. Nabi ada masa tidur, ada masa dia berjaga malam. Nabi ni makan seperti biasa. Nabi gorang dengan isteri dia. Jadi bila dia dengar lagu tu, sahabat dia, dia kata tak apalah, muka dia Nabi, dia tentu boleh masuk syurga dah. Kita ni orang biasa ni. Lalu 3 orang ni pun dia kata kita tak boleh nak turut gitu. Dia kata sebab dia Nabi, kita ni orang biasa. Jadi orang seorang tu dia bersumpah mana? Dia tak boleh tidur malam, nak beribadat sepanjang malam. Kalau seorang lagi pula nak puasa setiap hari nak puasa. Kalau seorang lagi pula dia kata dia tak boleh bening. Tak boleh bening. Tak boleh bening, nak bujang ya siapa? Membujang. Bukan bujang, membujang. Membujang siapa mati. Kebetulan dia tengah kecek 2-3 orang tu, Nabi balik, Nabi dengar. Bila Nabi dengar, Nabi kata mai sini 3 orang. Dia kata tak betul belaka kamu duk kecek. Kau nak kata nak puasa setiap hari tak sibuk buka, sepanjang setiap hari puasa, tak betul. Aku Nabi kata ada hari aku puasa, ada hari aku buka. Ni hok nak tak sibuk tidur malam nak beribadat, Nabi kata tak betul juga. Sebab aku ada masa aku tidur, ada masa aku bangun. Hok tak sibuk bini lagi tak betul. Nabi kata aku ni ada 9 isteri. Bukan seorang, bukan 2 orang, 9 isteri. Lalulah tubik hadis masyhur tu di sini. Dalam hadis ni dia kata, amma anni akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Adapun aku ni, kata Nabi, manusia yang paling takut kepada Tuhan, yang paling bertakwa. Walakinni asumu wa aftiru. Sedang sebaliknya aku ni puasa dan aku berbuka. Wa aqumu wa arqadu. Ada masa aku bangun waktu malam, ada masanya aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku berkahwin dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang sesiapa yang tidak suka, tak seikut sunnah aku ni, maka Nabi kata tidak termasuk golongan aku. Tu nak ayat. Maknanya kahwin, tidur malam, ini keperluan diri kita. Tidur tu untuk tubuh kita nak rehat. Kalau kita jaga sepanjang malam walaupun dengan ibadat, kita tidak memberi hak kepada tubuh kita. Tubuh kita ni ada masa dia nak rehat. Kita kena beri kerehatan kepada dia. Kalau kita rasa 3 jam cukup tidur, tidurlah. Tapi jangan tak tidur langsung. Jangan tak tidur langsung. Puasa lagu tu juga. Sebab tu pernah dulu seorang sahabat dia jumpa Nabi. Dia kata dia nak puasa.
Dia nak puasa sokmo. Nabi kata puasalah. Puasa yang paling baik ni puasa Nabi Daud. Puasa paling baik puasa Nabi Daud. Nabi Daud ni dia puasa selesa hari. Hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa puasa, tolak tak puasa. Tu puasa yang paling baik kata Nabi. Puasa yang paling baik. Tapi ada seorang sahabat ni kata sila hamba Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, dia kata hamba nak puasa tiap hari. Hamba ruk. Nabi nasihat dia tak sah lah, Nabi kata. Tapi dia kerah juga. Dia puasa. Dia puasa setiap hari. Datang kedai tu hewi dia ni umur panjang. Umur dia sehingga 80 tahun lebih. Bila umur 80 tahun lebih ni letih dah lah. Dan dia pun sungguh. Dia kata alangkah baiknya aku kalau aku dengar nasihat Nabi mula. Dia sebut waktu dia dah tua dah ni. Dia kata alangkah baiknya, dia kata kalau aku dengar nasihat Nabi. Nabi suruh puasa 11 hari. Tapi masa tu dia muda, dia suruh dia boleh buat. Dia tak fikir dia nak hidup sampai umur 80. Tu nak ayat. Jadi hak Nabi ajar ni nak ayatnya ada gear. Tubuh kita ada gear, ruh kita ada gear, akal kita ada gear. Bukan semua tu boleh kita nak nafi tu nak tolak ni. Nabi kahwin. Nabi kahwin juga. Jadi kalau kita umat dia tak si kahwin dengan alasan nak beribadat, tak betul. Sebab kahwin itu sendiri adalah sebahagian daripada tutup teh ibadat. Tutup teh ibadat. Jadi hak nak sebut sini ni. Kemudian dalam satu peristiwa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni lagu tu puasa setiap hari. Semaya malam dengan tak tidur baca Quran. Bila siapa berita ni ke Nabi, Nabi tegur. Nabi kata inna li badanika alaika haqqan. Sesungguhnya tubuh kamu ni ada hak, iaitu dia nak rehat. Dan bagi mata kamu ada hak, iaitu nak tidur. Wali ahlika alaika haqqan, keluargamu ataupun isteri kamu ada hak, iaitu lah nak tidur dengan bini. Mai tak tidur malam ni, tak masuk dekat bini ni lagu mana? Bini pun ada gear juga. Ada gear juga. Jadi waktu kena ambil kira wali zurika alaika haqqan. Tetamu kamu pun ada hak juga. Bila dia mari di rumah sahabat-sahabat, kalau kita duk main ibadat saja, kita tak cara habis bagian ini. Jadi terjejah di segi tanggungjawab kita kepada masyarakat. Lalu Nabi kata fa'ati kullazi haqqin haqqahu. Maka hendaklah kamu beri kepada setiap orang ataupun setiap hak tu hak dia. Maknanya ada gear tubuhmu nak rehat, kena tidur. Matamu nak rehat, nak tidur. Isteri kamu nak kena layan. Sahabat-sahabat kamu, jiran kamu, tetamu kamu, semuanya kamu nak kena jaga hubungi. Jadi ni nak ayat keseimbangan tadi, mutawazin. Imbang ni. Imbang antara kita dengan Tuhan, kita dengan masyarakat. Sebab tu dalam Quran ni ada satu ayat kan. Dia kata waduribat alaihimuz zillatu ainama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah waduribat alaihimul maskanah. Ni Tuhan sebut ayat ni tentang Bani Israel. Tapi makna dia ni kena juga kita. Walaupun tujuan ayat ni pada mereka awalnya tentang Bani Israel, iaitu Tuhan kata waduribat alaihimu zillatu ainama thuqifu. Tuhan duribat ni kalau kita guna bahasa kasar, Tuhan rembah, Tuhan campakkan kepada mereka ini kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali dengan dua perkara, hablim minallah, hablum minan nas. Hubungnya dengan Tuhan, hubungnya dengan manusia. Jadi kalau kita nak mulia dalam hidup, mulia pada sisi Allah, kena jaga dua perkara. Kita dengan Tuhan kena comel, kita dengan orang pun kena molek. Kalau kita dengan Tuhan comel, dengan orang tak molek, tak boleh juga. Kalau kita molek dengan orang, dengan Tuhan tak comel, kau tak boleh. Kau tak boleh. Baik dengan Tuhan saja, tak baik dengan orang, tak boleh juga. Pasal apa? Sebab kita ni duduk atas dunia, kita ni saing dengan orang. Kalau kita tak molek dengan orang, tak ada nilai kita duduk atas dunia. Sebab tu dalam Islam ni jaga belakang dengan Tuhan, jaga dengan orang pun jaga. Jangan kita baik dengan Tuhan, semaya molek, puasa molek, ibadat molek, tiba-tiba dengan orang punuh. Dengan orang punuh, mulut kita tak jaga, hubungan kita tak jaga, hubungan dengan mak ayah, hubungan dengan jiran tetangga, hubungan dengan kaum keluarga,
tidak comel, balas situ balas sini sebagai contoh, maka ni jadi masalah kepada kita. Jadi dua-dua ni kena imbang dengan Tuhan biar comel. Hubungan kita dak yang kita panggil ibadat yang khusyuk, jaga molek, dan kita dengan orang apa? Bermula dengan siapa? Bermula dengan mak ayah. Lepas tu pasangan hidup kita. Lepas tu anak kita, keluarga kita dan masyarakat di sekeliling kita. Jadi hak ni yang disebut dalam huraian ni, dan sebab itulah kata Profesor Yusuf Al-Qardawi, antara banyak doa yang disebut ialah satu doa, dan Nabi pun banyak baca doa ni, iaitulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, dan lindungilah kami daripada azab neraka. Inilah doa yang paling sempurna. Ya, dalam istilah kalau kita ngaji Arab dia panggil jami' dan mani'. Doa yang paling sempurna, yang jami' dan mani'. Sebab itulah kata ulama-ulama, kalau kita tak baca doa lain pun, kita baca doa ni ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padan. Padan. Tak padan hak tu sebab dia merakumi belaka. Kata ulama, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia. Gapo dia hak baik atas dunia? Tubuh badan yang sihat, rezeki yang murah, anak-anak yang mengembirakan kita, anak yang soleh, isteri yang berjuruh, sahabat yang setia, kaum keluarga yang mesra, ilmu yang bermanfaat, harta yang mencukupi. Itu benda yang baik atas dunia. Tidak mesti kaya, harta yang mencukupi keperluan kita. Jadi hasanah fid dunia ni masuk belaka. Kita tak payah ayat sosok. Kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan, berilah kepada kami ni kebaikan di dunia. Kebaikan ni kata ulama ialah nombor satu, tubuh badan yang sihat. Sebab kalau tubuh tak sihat, dia jadi masalah banyak. Pitih habis. Beli obat, jumpa doktor, bayar kau tu keu. Kalau kita tubuh sihat, tak ada pitih tak apa. Tidak gitu enak juga pitih dah nak makan nasi lauk tu. Tapi kalau pitih tak banyak pun tak apa, sebab tubuh sihat. Tubuh sihat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu boleh jadi tak banyak, tapi ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu banyak tapi tak ada faedah, tak ada faedah, ilmu tak ada faedah, tak jadi juga. Jadi ilmu yang bermanfaat. Lepas tu isteri yang juruh, keluarga, anak beranak yang soleh, harta yang mencukupi, sahabat yang setia, rumah tangga yang amin. Itulah benda baiknya. Ada berlaku tu dalam hasanah. Di akhirat pula bui hasanah di akhirat apa dia? Diampunkan dosa, dimasukkan dalam syurga. Dua kali di akhirat. Akhirat ni hasanah di akhirat nombor satu, dosa kita biar Tuhan ampun. Sebab kalau Tuhan tak ampun dosa, payah kita nak lepas. Mana nombor satu biar Tuhan ampunkan dosa, yang kedua masuk syurga. Selesai lalu masalah. Tu sebab itulah orang-orang ahli sungguh dia baca doa tak panjang. Tengoklah tok guru kita tu. Doa dia tak panjang. Sebentar ya. Akad tangan sudah. Wiri tak panjang. Kita ni kak siapa bertukar siku atau betih. Lamanya baca nama rimanya minta. Tamu-tamu tak ingat ya Allah, amo marah sokmo bab tu. Kita lapar. Tak payah jiwa kata tu email ni. Tu email tak apa, dia tahu dah nak ngatik, dia makan dulu, belum lagi. Dia makan siap-siap dah belum ngorek. Jadi pada orang panjang pun tak apa. Kita pergi dengan perut lapar ni ya duduk mengepek kata email, bila nak habis doa. Bertukar setengah orang duduk begini. Belum. Lenguh ni sebelum tukar begini. Lepas tu letak atas lutut ni. Letak atas lutut lagi. Gaponya mitok ni. Allahu akbar. Nabi sendiri tak suka doa yang terlalu panjang. Sederhana ya, pendek sangat pun tak sih juga, tak agak. Lama tu email akak-akak rauk. Makmum kata gaponya baca tu email ni. Jodoh kodok. Ada orang akak-akak sepos skala lah tu dia kata. Mudah ya dong. Ya akak tu sepos skala lah tu Gapo dia hak skala pun tak tahu.
Mudah dia sepos kalo. Jadi kalau pendek doa pun tak boleh juga doa orang di belakang tak agak. Tak agak. Kalau panjang doa pun tak boleh. Sebab tamu tegur semua mana-mana pun sederhana lah dalam berdoa. Terutama untuk lebar kita ni. Ni untuk setengah untuk lebar tu kak. Hak mana dia ingat dia karah habis. Asal dia ingat nyokara juga. Ya Allah, kadang-kadang berulang barang tu. Berulang barang. Sedangkan Nabi ni kalau kita tengok doa Nabi ni tak ada orang panjang. Doa Nabi bacalah dalam Quran. Nabi kita Muhammad terutama dalam hadis. Doa dia minta ilmu. Waqul, Tuhan ajar Nabi, waqul. Ucapkan oleh Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahlah ilmu aku. Setakat tu ya, 3 patah. Rabbi zidni ilma. 3 patah. 3 patah. Nabi Musa waktu dia lari daripada Mesir menyelamatkan diri, orang nak igat dia. Doa dia apa? Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. 5 patah. Dalam Quran. Kita baca dalam surah Taha. Rabbi, orang nak igat nak bunuh tu. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. 5 patah. Wahai Tuhan, selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Nabi Hud waktu kaum dia nak kehendak ke dia, Rabbin surni alal qaumil mufsidin. Tu doa dia, Rabbin surni alal qaumil mufsidin. Wahai Tuhan, berilah kemenangan kepada aku terhadap kaum-kaum yang rosak. 5 patah kata nak ayat. Tamu nak sebut ni nak ayat ni. Kita ni pesen kita ni suka nak erik. Bacalah doa Nabi ajar kepada sahabat. Pendek-pendek berlaku. Nabi ajar ke Abu Bakar, ajar ke Abu Zar, ajar ke apa ni Umar, Utsman, semua pendek. Rekah ya rekon. Doa hak rekah tu lebih berkesan. Padat daripada kita erik. Bulan sampai jadi bulan. Jadi bulan. Tak habis umur. Jadi sebab tu ambil ngeli tegur ni nak suruh kita pakat-pakat betul. Terutama untuk lebar kita lah. Untuk lebar kita. Tidak jejah kalau kita rekah doa kita ni. Sebab Nabi tu bacalah doa dia tak ada panjang. Kalau panjang Nabi baca sore. Ada doa-doa Nabi yang panjang, ya dia panggil hizib. Hizib ni Nabi baca sore. Dia baca sore-sore dia. Hak ni dia tak baca dengan orang ramai. Hak tu panjang. Banyak doa tu. Hak Nabi hak panjang terutama dalam Ihya Ulumuddin tu ada doa Nabi yang panjang. Tapi doa tu Nabi baca sore dia. Dia tak baca ramai-ramai. Kalau dengar orang ni, Nabi biasanya baca rekah saja doa. Dan doa yang paling baik doa Nabi. Nabi ajar ni doa yang merakumi. Ada seorang sahabat jumpa ya Rasulullah. Dia kata tuan ni ajar banyak macam doa. Macam-macam jenis doa. Ajarlah kat hamba doa yang merakumi semua. Hamba tak payah ulih, tu tak payah ulih ni. Lalu Nabi kata baca doa ni. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wahai Tuhan, berilah kepada aku ni, aku minta kepada kamu kebaikan. Hak cepat, hak lambat. Hak cepat, hak lambat semua sekali. Ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, sama ada hak aku tahu, aku tak tahu. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Dan aku berlindung kepada kamu wahai Tuhan daripada segala keburukan hak nak mari, hak akan datang, sama ada aku tahu, aku tak tahu. Tu sah. Dalam hadis lain Nabi ajar seorang sahabat, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, aku minta kepadamu daripada benda molek yang Nabi mu minta. Wa na'udzubika min kulli syarrin. Daripada segala benda yang buruk, ista'adza bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mu minta berlindung. Tu yang baca doa. Pertama tadi kita minta semua benda hak molek. Sama ada kita tahu, kita tak tahu, hak dekat ataupun hak lambat. Tak kira dekat apa hak molek. Lepas tu kita minta berlindung daripada benda buruk, sama ada hak dekat ataupun hak lambat. Hak kita tahu, kita tak tahu. Luah dah tu, merakumi lah makna. Lepas kita minta hak mana hak Nabi minta.
Benda molek hak Nabi minta, kita minta dengan Tuhan. Hak mana benda wuduh, hak Nabi minta berlindung, kita minta berlindung dengan Tuhan. Jadi doa ni, dua-dua doa ni sudah merakumi semua perkara. Kita tak payah hatu depan Tuhan. Kita tak payah hatu depan Tuhan. Dan kalau kita pergi rumah orang, sebagai contoh dak, kita nak tupai makan rumah orang, kita ngatur sosok ke makan ni. Ambo ni lapar weh, boleh kau tolong makan kat ambo. Setakat tu yang kita royak, tidak? Lepas tu atas tuan rumah nak akak gapo? Tak ada orang lagi Allah, ambo ni lapar, boleh kau dak akak ayam goreng kat ambo. Gula serati. Ikan pericik. Nak makan meko boleh. Dah lah mari minta makan rumah orang, jangan ngatur pula. Nampak tak? Mudah yang kita nak faham. Biasa kita pergi minta lah, ambo ni banyak hari dah tak makan, boleh kau jamu ambo makan. Patah kat atas tuan rumah lah, dia tengok kita, pas tuan rumah setara mana barang ada dengan dia. Kalau ada barang sedap, dia akak sedap. Kalau ada kuih sedap, akak kuih sedap. Tapi tak ada orang pergi ngatur. Ngatur ayam pericik dengan berapa semua, tak ada orang buat lagu. Tu bandingnya mudah. Jadi sebab tu kita dengan Tuhan ni, kita minta hak tadi, beri kebaikan. Tuhan lebih tahu apa dia hak molek untuk kita. Ada kadang-kadang barang kita minta, kita rasa molek kita. Pada kira Tuhan tak molek. Ada orang setengah tu macam ambo sebut sama, guru ambo pun penuh sebut. Setengah orang minta kaya. Sedangkan kaya tu boleh merosakkan dia. Baiklah dia susah. Sebab kalau kaya, dia tak ingat dah balasah. Tak ingat dah kat orang lain. Bini pun tak ingat kadang-kadang. Dia kaya mari ya. Sebab tu Tuhan susah ke dia. Ada seorang sahabat dulu, penuh. Dia minta sabar. Dia doa dia, wahai Tuhan berikanlah aku sabar. Nabi kata wahai fulan, mung ni minta bala dengan Tuhan. Nabi tegur. Dia minta sabar, wahai Tuhan berilah kesabaran kepada aku. Nabi kata mung tu minta bala. Doa mung tu minta bala. Sebab sabar ni bila bala mari. Kalau tak ada bala, kita nak sabar ke mana? Nampak tak? Mu minta nyakit, mu minta susah, mu minta bala. Nabi tegur, Nabi betul doa dia, jangan minta lagu tu. Comel dah bunyi kita dak minta sabar, comel lah perkataan itu. Tapi Nabi royak tak kena tu minta. Kamu ni minta bala ke Tuhan. Nak royak, tu nak royak cara memikir tu. Jadi sebab tu kita lebih baik minta molek. Tuhan lebih tahu apa dia molek untuk kita. Boleh jadi susah tu molek kita, dia lebih susah. Boleh jadi kaya tu molek, dia lebih kaya. Sebab tu orang tak serupa dalam hidup. Orang tak serupa. Ada orang Tuhan beri lagu ni, ada orang beri lagu ni. Tapi yang penting minta dengan Tuhan, insya-Allah Tuhan beri kepada kita. Jadi hak ni hak penting kait dengan hak amal nak sebut ni. Sebab tu doa yang paling baik ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan yang terakhir ni doa Nabi sendiri. Waktu dalam Quran, antara doa Nabi hak comel ni ialah Allahumma aslih dini allazi huwa ismatu amri. Wahai Tuhan, perelokkanlah agamaku yang merupakan pegangan urusanku. Wa aslih li dunyaya, perelokkanlah kehidupan dunia aku, allati fiha ma'ashi, yang mana dunia ni menjadi tempat aku hidup. Wa aslih li akhirati, dan perelokkanlah akhirat aku, allati ilaiha ma'adi, yang menjadi tempat balik aku. Ini antara doa Nabi ajar. Suruh perelok, pertama perelok agama. Sebab agama ni tempat kita gantung, tempat kita pegang. Jadi biarlah agama yang kita pegang ni betul dengan kita. Kita pegang dengan molek, kita pegang dengan betul. Kepahaman kita, amalan kita terhadap agama ni, sebab ini akan menentukan ujung jatuh kehidupan kita. Kalau tak kena kita amal, kadang-kadang kita suruh habis dah kita buat benda molek, tapi esok Tuhan tak terima. Tuhan tak terima. Hak tu masalah. Tuhan tak terima. Kita rasa habis dah kita buat, tapi Tuhan tak terima. Pasal ada benda tak kena kalau kita buat. Itu penting. Lepas tu kehidupan dunia ni minta Tuhan molek. Kehidupan dunia sebab kita duduk atas dunia. Biar Tuhan comel kehidupan kita atas dunia dengan macam sebut tadi lah, keluarga yang soleh, harta yang berkat, apa ni, ilmu yang bermanfaat. Lalu lepas tu minta Tuhan perelokkan akhirati, akhirat aku, yang mana ilaiha ma'adi, yang merupakan tempat aku balik esok. Biar Tuhan cedia tempat molek kita nak balik di akhirat ni. Jangan balik-balik di akhirat tak ada tempat. Lama kita balik di akhirat cari-cari, tak ada kursi pun kita pergi majlis.
Nah, kita masuk dalam majlis caci hari tak ada kursi nak duduk. Lagu mana perasaan? Nyanyi weh. Orang lain boleh duduk molek belakang, kita caci hari tak ada tempat. Pas tak ada idengi pula pergi. Orang lain ngadak idengi, kita kelipah tak ada idengi. Tu berat juga. Sebab itulah mitok molek di akhirat, supaya bila kita balik akhirat ada gear. Ada gear kita di akhirat. Waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khairin. Jadikanlah hidup ini menambahkan kebaikan kepada aku. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Dan jadikanlah mati itu sebagai kerahatan daripada segala kejahatan. Mana kita minta atas dunia ni, hidup kita ni bertambah kebaikan semua. Jangan kau tua kau buat enam. Kau tua kau benar ada. Umur tu hari panjang tapi buat enam. Biar kita hidup ni kau comel, kau comel hidup kita. Mungkin masa muda kita tak berapa molek, tapi bila kita tua kita jadi molek. Amal ibadat kita, ilmu kita, hak tu hak comelnya. Jangan jadi muda pak tua supaya tolong. Supaya tolong. Masjid pun tak mari. Ngatik awal lagi siapa? Ada kapung. Ada kapung. Kita sudah maya isyak gigi dia ada cokoh datang rumah mari ngatik. Nak oyak sungguhnya ngatik. Tuan rumah tak balik lagi ke balas. Dia siapa dah cacat tangga nak ngatik. Bersungguhnya. Allah balas tak jumpa. Tu masalah. Ni kapur ada ni. Bukan tempat orang, tempat hamba pun ada. Hamba temu lagu tu. Jadi masalah lah kita benar-benar lagu ni kena betul lah, kena betul. Hak utamanya pergi balasah. Ngatik tu kalau tak pergi pun tak apa. Kalau nak banding dengan pergi balasah, ni sungguh ngatik. Tuan rumah tak balik lagi. Dia cokoh harus atas orang. Kalau tuan rumah. Allahu akbar. Pas tengah tu pula tak mayat. Hari Jumaat tu gak sungguh dengan baju Melayu dengan sapi siap hari Jumaat. Mayat 5 waktu dak. Tak ada juga lagu tu. Setengah tu raya. Kalau raya habis teh. Raya tu kat habis teh. 4-5 lah pas baju. Puasa tak cukup. Kata letih popo kita ni. Jadi banyak barang pelik. Barang pelik dengan kita. Jadi kita nak biar hidup kita ni kau comel. Hari ni boleh jadi kita setara ni kita minta dengan Tuhan, esok kau molek. Lusa kau molek. Siapa bila kita mati dalam keadaan molek menghadap Allah SWT. Dan kalau kita ni pula ada benda tak comel kita buat, biarlah mati itu menjadi penyuduh. Sebab tu ada satu hadis walaupun tidak kuat hadis ni dikatakan orang yang bagus ni, orang yang panjang umur dia dan molek hidup dia. Amal dia molek. Umur panjang, amal dia molek. Orang yang tak molek ni umur panjang perangai wudu. 70 tahun tu masuk kelak malam lagi kan. Beratlah dah. Umur 70 tahun masuk kelak malam lagi. 80 tahun main dasi lagi. Main belalai kerik lagi. Sambut birthday tu kak. Siuk lilin tak mampu. Dah nak aku mana dah tua dah. Siuk lilin tak mampu. Dah umur 80. Mujur tak tubik gigi pelesu ya. Jadi biar pada jangan jadi orang putih. Orang putih tak apa, kita tak ada kerja. Dia tak percaya ke akhirat ke apa. Sebab tu umur 60 70 tengah enjoy lagi. Enjoy kita orang Islam ni lain baik pesi. Ni umur 80 main belalai kerik lagi, duduk main belaga ayah, duduk main tandai burung lagi balasah tak tahu mana ni. Nak tunggu bila. Tu hari umur panjang tu nak suruh kita betul. Tapi kadang-kadang kita ni tidak ambil peluang waktu hari pada kita. Jadi terus setakat ni kita pagi ni ada soal ni habis dah. Dua tajuk. Pertama ialah manhaj syumuli, yang kedua manhaj mutawazin. Yang ketiga ni ialah manhaj takamuli. Ini insya-Allah kita akan baca dalam kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma wa hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum.